Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat di samping keluarga. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita ya untuk matematik tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, iaitu penyelesaian masalah. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyelesaikan masalah melibatkan perpuluhan. Ya, untuk menyelesaikan masalah ataupun penyelesaian masalah, murid pertama sekali kena pasti kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Okay. Kita pergi kepada kata kunci tambah. Ya, kata kunci tambah adalah cari jumlah, hasil tambah, bertambah, lebih besar, lebih daripada, lebih banyak, terima, dapat, kesemuanya, semua sekali, selepas, lambat, kemudian, waktu tamat, perimeter, ya, lebih berat, lebih tinggi, lebih panjang, keseluruhan, meningkat. Ya, apabila murid terjumpa perkataan-perkataan ini dalam soalan, ini menunjukkan soalan itu adalah soalan tambah. Ya, murid perlu tambah nombor-nombor yang berada di dalam soalan itu. Okey, ini kata kunci tambah. Murid-murid perlu biasakan dengan kata kunci tambah ini ya. Okey, kita pergi kepada kata kunci tolak. Macam mana pula? Ya, beza, selisih, kurang daripada, lebih kecil, dikeluarkan, dibuang, menggunakan, beri kepada, bagi, yang tinggal, yang masih ada, sebelum, ya, sebelum, lebih awal, lebih cepat. Awal ni adalah biasanya untuk masa dan waktu ya. Tempoh masa, waktu mula, nak cari waktu mula, waktu tamat, tolak tempoh masa. Ataupun ada perkataan seperti menyusut, hilang, patah, busuk, pecah, ya, perlu ditambah lagi, perlu dikurangkan lagi, selebihnya. Perkataan-perkataan ini menggambarkan operasi yang terlibat adalah operasi tolak ya. Kita pergi kepada kata kunci darab pula ya. So bila murid selesaikan soalan penyelesaian masalah, murid dapati perkataan-perkataan ini menunjukkan soalan itu menginginkan murid mendarab ya. Contoh darab, kali, hasil darab, jumlah bagi suatu bilangan ya. Dia ada bilangan, dia suruh cari jumlah ya. Okey, cari jumlah kesemuanya. Kat sini jumlah kesemuanya, murid ada jumpa dalam soalan tambah juga ya. Jadi sekarang ni kalau soal jumlah kesemuanya, murid kena hati-hati. Kadang-kadang soalan itu jadi tambah, kadang-kadang jadi darab ya. Okey, beri satu kemudian cari jumlah, ataupun beri satu disuruh cari banyak ya. Beri sebiji apple, harga sebiji apple, suruh cari 5 biji apple. Beri berat sebiji tembikai, dia suruh cari jisim 10 biji tembikai. Tu darab lah ya. Beri satu, nak banyak ya. Daripada ni soalan tajuk, tajuk pecahan dan peratus. Daripada tukar jadi darab ya. Ataupun luas, panjang, darat, lebar, isi padu, panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Ini rumus ataupun formula dalam tajuk ruang ya. Okey, kita pergi kata kunci yang seterusnya, iaitu kata kunci bahagi ya. Kata kunci bahagi, bahagi, hasil bahagi, baki. Baki dalam soalan tolak pun ada ya.
Dalam soalan tolak pun ada baki. Tapi ini untuk kata kunci bahagi, baki daripada operasi bahagi, ya. Okey, kongsi bersama. Kongsi. Kalau kongsi bersama, kongsi sama rata, kongsi sama banyak, tu bahagilah. Diagihkan sama rata, diagihkan sama banyak, dipotong sama rata, dipotong sama banyak. Lagi satu, beri banyak, cari satu kuantiti. Maksudnya dia beri berat 5 biji apple, dia suruh cari sebiji apple. Ya, dia beri bilangan murid dalam 5 kelas, dia suruh cari satu kelas. Ya, dia beri banyak, dia nak cari satu. Tu operasi bahagi, ya. Satu lagi purata, ya. Purata soalan ni dalam tajuk perwakilan data, ya, pengurusan data, ya, jumlah bahagi bilangan, ataupun cikgu tambah lagi dimasukkan sama banyak bahagi, ya, diedarkan sama banyak. Ni pun bahagi, ya. Jadi murid mesti biasakan diri dengan kata kunci tambah, tolak, darab dan bahagi agar senang untuk murid menentukan operasi dalam soalan penyelesaian masalah. Jadi kita pergi kepada contoh-contoh, ya, beberapa contoh soalan penyelesaian masalah yang melibatkan perpuluhan. Okey, contoh soalan. Tengok contoh soalan, ya. Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. Berapakah jumlah jisim yang dikumpulkan itu? Ya, dalam 3 minggu. Ya, soalan dia. Jumlah jisim bahan yang dikumpulkan. Kat sini jumlah. Jumlah ada dalam darab, ada dalam tambah. Tapi kat sini jumlah jisim bahan yang dikumpulkan. Dia kumpul berapa minggu? 3 minggu. So, dia nak jumlah 3 minggu. Jadi, murid kena tambah ketiga 3 minggu. Murid tak boleh guna darab sebab nilai dia tak sama. Ya, minggu 1 2.5, minggu 2 4.32, minggu ketiga 3.75. So untuk soalan ni tak boleh guna darab, kena guna tambah sebab nilai dia berbeza. Jadi macam mana langkah penyelesaian dia? 2.5 kilogram tambah 4.32 kilogram tambah 3.75 kilogram. Okey, soalan seterusnya. Kelab Matematik menerima sumbangan sebanyak RM280. RM70 digunakan untuk membeli barangan taman matematik. Hitung jumlah wang yang tinggal. So di sini dia ada sumbangan, ya, dia dapat sumbangan, lepas tu dia gunakan, ya, dia gunakan. Gunakan tu pun salah satu operasi bagi tolak, ya, digunakan. Kalau guna makin kurang lah, ya. Okey, ataupun satu lagi kata kuncinya yang tinggal. Jumlah wang yang tinggal. Jumlah memang biasa kamu kaitkan dengan tambah. Tapi kat sini jumlah wang yang tinggal ataupun baki, ya, yang tinggal. Selepas guna makin sikit. So ini soalan tolak. Jadi operasinya RM280 tolakkan dengan RM70. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Jumlah ahli persatuan sains ialah 140 orang. 60 orang adalah murid tahun 5, selebihnya adalah murid tahun 6. Hitung bilangan murid tahun 6. Jadi kata kunci dia di sini adalah selebihnya. Maksudnya ada 140 orang, 60 orang murid tahun 5 dan yang lebih-lebih lagi atau baki lagi itu adalah murid tahun 6. So ini adalah soalan tolak, ya. Jadi 140 tolak dengan 60. Contoh 4. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Jadi ada 3 buah kereta, dia nak
beza jarak pergerakan ya. Beza ni operasinya tolak sebab beza adalah kata kunci bagi tolak. Beza antara Pythagoras dan Einstein ya. Pythagoras dan Einstein. Jadi Einstein kita dah tahu 2.15 meter. Pythagoras murid kena kira. Sebabnya Pythagoras jarak pergerakannya 1.15 meter lebih daripada Newton. Jadi murid kena ambil Newton 3.1 tambahkan dengan 1.15 untuk mendapatkan jarak bagi kereta Pythagoras ya. Jadi kita dapat kat situ 4.25. Jadi Pythagoras ialah 4.25. Kemudian barulah kita tolakkan dengan Einstein. Bila dah tahu Pythagoras, baru kita tolakkan dengan Einstein untuk mencari beza ya. Okey, soalan seterusnya. Okey, bersempena dengan Hari Sukan, pasukan Rumah Hijau perlu menyiapkan 8 helai bendera dengan menggunakan 14.96 meter. Berapakah panjang kain bagi sehelai bendera? Jadi kat sini operasinya apa ya? Kat sini kalau murid dapat kena pasti dia punya kata kuncinya adalah 8 helai dengan menggunakan 14.96 meter. 14.96 meter ni adalah untuk 8 helai. Soalan dia nak cari sehelai. Jadi maksudnya kat sini dia beri 8 helai, dia suruh cari sehelai bendera. Dia beri 8, dia nak 1. Dia beri banyak, dia nak 1. So ini adalah operasi bahagi. Jadi 8 bendera 14.96 meter. So dia nak cari sehelai. Jadi ini soalan bahagi ya. Jadi murid-murid kena ambil 14.96 meter bahagikan dengan 8 helai. Jadi murid akan dapat sehelai bendera panjangnya berapa ya. Okey, seterusnya sebuah botol mengandungi 4.5 liter air. Samad membeli 9 buah botol. Hitung jumlah isi padu air yang dibelinya. Okey, apa maklumat yang diberi? Sebuah botol, ya. Sebuah botol 4.5 liter air. Samad membeli 9 buah botol. Jadi dia nak tahu hitung jumlah isi padu air yang dibelinya. Maksudnya di sini dia beri satu botol 4.5 liter air, dia nak 9 botol ya. Dia nak 9 botol. Jadi kat sini operasinya adalah darab, di mana dia beri satu, dia suruh cari banyak. Dia beri sebotol, berapa? Dia suruh cari 9 botol. Yang ni boleh juga nak guna kaedah tambah. Tapi murid kena tambah berulang. 4.5 tu murid kena tambah sebanyak 9 kali. So yang ini lagi senang murid guna kaedah darab. Ya. Jadi 4.5 untuk satu botol darabkan dengan 9 botol ya. Itu ya. Itulah beberapa cara kaedah cikgu tunjuk macam mana cara murid untuk mengenal pasti kata kunci dalam soalan ya. Bagi membantu murid untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah ya. Sekian, terima kasih.